penyebab rosaknya amal itu. Jadi pada malam ni sebenarnya kita akan masuk membicarakan poin-poin yang berkait dengan perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan amal kebaikan yang kita lakukan itu dihapuskan oleh Allah. Jadi maknanya pengajian kita ni sebenarnya lebih bersifat untuk mengetahui sebab rosaknya amal kebaikan yang kita lakukan. Jadi itu perkara penting sebab kalau kita tidak tahu, kita tidak ada maklumat tentang perkara ini, boleh jadi tanpa disedari perbuatan yang kita lakukan itu sebenarnya telah merosakkan amalan kita, tetapi kita tidak tahu, dan itu sebenarnya bahaya, sangat bahaya untuk kehidupan di akhirat kita. Kita sangka banyak amalan kita buat, dengan mari masjid, baca Quran, kita buat apa-apa yang disuruh oleh Allah, tinggal apa-apa yang dilarang oleh Allah. Tiba-tiba dosa tidak terhapus. Tiba-tiba yang terhapusnya adalah amal-amal kebaikan. Itu kalau berlaku kiranya sangat malang lah. Jadi ini mana persediaan kita. Sebab Nabi SAW, seperti yang saya sebut sebelum ini, Nabi dia akan sebut perkara-perkara yang untuk kebaikan kita. Memang Nabi tak akan tinggal, dia akan sebut semuanya. Kalau kamu buat perbuatan ini, maka Allah akan hapuskan dosa kamu, juga disebut. Dan ada juga dikumpulkan oleh ulama dalam satu kitab khusus, mana amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa. Itu satu tajuk. Hak ni yang kita bincang pada malam ini berkait dengan perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan yang boleh menyebabkan Allah hapuskan kebaikan kita. Itu kita nak bincang. Baik, saya pergi terus muka surat 25. Muka surat 25 maknanya bab yang ketiga lah. Bab yang ketiga. Baik, pembatal-pembatal amal. Ni maksudnya begini, kena faham betul-betul lah ni. Maksudnya perbuatan baik itu sudah tercatat dalam buku amalan kita, sudah ditulis oleh malaikat sebagai amal kebajikan, khairat kita. Tiba-tiba dia boleh hilang. Itu maksud ni. Yang pertama sekali, kufur. Cuma ni lah saya kena maklum lah sedikit tajuk dia. Sebenarnya tajuk dia kufur, syirik, murtad dan nifak itu dia pecahan kufur itu. Yang paling besarnya kufur. Jadi kufur ini, perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan kufur tu banyaklah. Salah satunya syirik. Ni kufur yang paling besar. Dalam banyak-banyak kufur ni, hak paling besar ni lah kufur syirik. Ada juga kufur dalam bentuk murtad. Sudah Islam, tiba-tiba keluar daripada Islam. Jadi murtad ni sendiri pun banyak pula perbincangannya. Seseorang itu boleh dikategorikan sebagai murtad. Apa perbuatan dia? Apa sebab dia? Kenapa seorang itu dikatakan syirik? Kenapa seorang itu dikatakan murtad? Dan nifak. Nifak di sini dia panggil nifak i'tiqadi, nifak akidah. Bukan nifak akhlak. Bukan nifak akhlak. Nifak ni makna dia tidak Islam sebenarnya, cuma dia pura-pura Islam. Nifak ini adalah nifak akidah dia panggil. Dia ada selagi nifak fi'li, nifak akhlaki dia panggil. Misalnya Nabi kata salasatun, alamatul munafik salasatun. Tanda munafik tu ada 3. Iza haddatha kadzaba, bila bercakap bohong. Dia tak bohong ni masa tak bercakap dia tak bohong. Kalau dia bercakap dia bohong. Wa iza tumina khana, bila diberi amanah dia khianati amanah itu. Wa iza ikhtasama fajara, bila dia berbalah bertengkar, isu kecil saja tapi jadi besar, dia melampaui batas dalam perbalahan. Padahal kita kata pertengkaran ni biasa dalam hidup kita, rasa tak puas hati, masa muka biasa ya. Sebab Nabi kata jangan lebih 3 hari. Mana 3 hari itu kira tempoh yang cukup dah untuk kita memikirkan, untuk kita adjust supaya jadi baik semula tu. Tempoh bertenang tu, tak sejuk lagi 3 hari tu. Enjin kereta 3 jam sejuk benar tu. Ni hati kita tak sejuk ni, cara berat benar tu. Makna 3 hari tu padat dah kalau nak sejuk tu. Tiba-tiba tak sejuk lagi, makna berat tu. Itu maksud dia. Bukan nifak tu ni, bukan. Hak nifak hak tu Islam lagi tu.
kecek pelawak tahu mana pun Islam lagi. Hak ni nifak yang diletak di bawah kategori kufur kepada Allah. Ni orang panggil nifak i'tiqadi, nifak akidah. Seperti mana Abdullah bin Ubay dan sekitar 400 orang pokok dia hidup Madinah. Ni memang ulama kata nifak akidah. Jadi maknanya hak paling besarnya dia kufur lah, sebab kufur lah awak imannya. Cuma sebab jadi kufur tu banyak. Kalau nak senara banyak lah hadirat. Misalnya dia kata ada lagi amalan lain hak lebih baik daripada amalan Nabi ajar. Oh, jadi kafir itu. Jadi kafir. Tentu jadi kafir. Sebab tu saya nak bagi peringatan. Sebab saya sebelum datang kuliah ni saya ada rujuk beberapa kitab berkenaan dengan sebab-sebab seseorang itu menjadi kafir. Kena beringat, kita berhati-hati. Walaupun kita belajar buat gini jadi kafir, tapi bila kita nak ta'yin, bila kita nak kata kepada orang atas nama individu, dia perlu lebih berhati-hati. Walaupun kita tengok perbuatan dia itu sudah membawa pada kafir, tapi bila kita nak kata dia kafir, ulama kata kita kena panggil dulu, siasat dulu, tanya dulu, awak faham ke tidak awak buat ni boleh jadi kafir? Banyak perkara lagi tu. Cuma atas perbuatan itu kita boleh kata perbuatan ni boleh membawa pada kafir. Hak tu boleh. Tak payah tok peti tu. Kita boleh. Tapi bila kita nak kata atas nama individu, orang ni kafir. Hak tu kena lebih bercermat. Sebab takut bimbang kukuk dia tak kafir lagi, kita kata kafir, kafir tu akan balik mari kita. Bimbang gitu lah. Dua kali hadirat. Mana bila seorang tu melakukan perbuatan yang menyebabkan kufur, kita boleh kata perbuatan ini boleh membawa kepada kufur. Itu satu. Atas nama perbuatan tu. Tetapi bila kita nak sabitkan kepada batas tubuh manusia, hak tu tak boleh. Dia kena perlu siasatan, perlu lebih cermat. Cuma ulama Islam ni dia tidak mudah nak kata orang kafir. Tetapi kalau ada setengah-setengah perkara tu memang terang sangat, dia panggil kufran bawah. Nabi sebut kufur yang nyata, tak boleh nak agih dah. Kalau dia kata tak pun boleh kafir lagi. Misalnya dia kata Quran ni tak boleh pakai. Quran ni telah diubah. Tu tak payah tu peti tu. Tak payah tanya. Tu kafir lah dulu. Bahkan kalau kita tak kata pun dia kafir. Kalau seterai tu ada kau Islam kecek gitu ada. Ni saya jumpa dah ni. Rangkaian dia di Kelang ada, di Beret 12 ni ada popok dia. Dia jadi sesak ni kerana mak saudara dia. Mak ni memang terang tak? Terang. Saya pergi jumpa dia 2 kali. Saya tanya dia buat apa habis tak percaya pada Quran. Dia tanya kita balik, ya ustaz percaya tu buat apa? Tengok tu. Lepas ni mai buat ni. Dia tak percaya hadirat. Dia kata menasabah kau Ustaz Din. Quran ni 1400 tahun lebih. Tak berubah sikit rabuk. Dia sebut dengan terang, dengan lafaz yang sarih, saya tak percaya. Tapi saya tak kata kafir lagi dia. Saya ambil masa 2 kali perjumpaan. Saya kata awak tahu ke tidak bahawa Quran ni sebenarnya inilah yang diturunkan kepada Nabi sebab Allah sendiri jaga. Dia tak percaya. Panjang ceritalah perbincangannya. Tak percaya tanpa sebab. Dia pun tak kena ayat. Bila kita tanya sebab apa tu, dia sebut atas kerana lama. Maknanya hak ni. Tapi saya tak kata lagi. Cuma saya sebut pada mak dia, kalau dia mati dalam keadaan ni, memang dia mati dalam keadaan kufur pada Allah. Kes ni diserah pada jabatan agama. Dia bawa, tak tahulah selepas tu macam mana. Tu ada di Kelantan kita. Dia ni antara pelajar terbaik lah. Dia terpengaruh dengan mak saudara dia rosak. Kena penyakit ni dia kena semasa dia di universiti. Saya anak sulung pula tu pandai mengaji. Mak dia menangis. Tu kufur juga tu. Tapi kukuk mana hadirat saya nasihatlah. Kalau kita tengok seseorang itu ada melakukan perbuatan yang mengikut pengajian kita kafir hari itu, kita report kepada majlis agama Islam. Biar majlis agama yang urus, itu lebih baik. Cuma kalau bagi kita perbuatan ni kafir. Mana kalau nak buat natu pun tak payah buat. Tangguh dulu. Kalau ada begitu. Misalnya kalau ada orang kata sahabat ni kafir misalnya, sahabat ni telah murtad, sahabat ni jahat. Tu ajaran sesat. Bahkan ulama sebut misalnya Imam Ahmad kata, ni contoh-contoh kafir saya nak sebut kan. Imam Ahmad kata
idza ra'aita ahadan idza ra'a ahadukum, bila seorang kamu telah melihat man yantaqisu ashab Rasulillah fa'lam annahu zindiq. Bila kamu lihat seseorang dia menyebut keburukan sahabat, merendah-rendahkan sahabat, mencaci dan sebagainya, fa'lam annahu zindiq, mu kena sedarlah itu adalah orang kafir zindiq. Kafir Imam Ahmad kata. Sebab kalau orang Islam faham Quran, faham hadis, dia akan berterima kasih pada sahabat. Quran, hadis siapa kita ni melalui sahabat. Sahabat bawa agama ni siapa mati, hancur, anak beranak tak kenal, kena tetap dalam peperangan. Siapa setengah tu kenal tu tengok cicing tangan baru kenal, tengok muka tak cer, hancur lebur. Tu sahabat bawa Islam kepada kita. Sebab tu kalau kita tahu hakikat itu, kita kata alhamdulillah. Sebab tu kita doa. Sebab tu dalam khutbah kita doa kepada sahabat-sahabat tu, imam tu, khutbah khatib tu baca. Sebab apa dia? Agama nak sampai kita ni bukan direct daripada Nabi, tapi Nabi bentuk, Nabi, kita kata Nabi rekrut satu generasi. Orang panggil sahabat tu. Jadi kalau ada orang, sebab tu Imam Ahmad kata, Imam Ahmad ni tok guru Imam Syafi'i lah. Kalau ada orang kata duk cari keburukan sahabat dan diviralkan keburukan sahabat, didedahkan dengan tujuan supaya nampak sahabat ni buruk, fa'lam annahu zindiq, ketahuilah itu adalah kafir zindiq. Maknanya saya nak sebutnya perbuatan itu boleh membawa pada kafir juga. Maknanya nak jadi kafir, nak jadi kufur seorang itu banyak. Cumanya hak paling beratnya dalam banyak-banyak tu syirik kepada Allah. Sebab syirik ni, kalau saya guna bahasa mudah, seseorang itu dia tidak yakin tentang kuasa Allah sebagai Tuhan, sehingga dia cari yang lain. Itu makna syirik, itu berat tu. Sehingga dia cari orang lain yang boleh bersama Allah. Dia anggap atas nama akidah dia, itu tak boleh. Sebab itulah kita tidak dibenarkan berdoa minta pada selain daripada Allah, kecuali kita minta tolong dalam hal-hal yang bersifat duniawi, yang orang boleh tolong. Nak tolak kereta kita ke, tu tak apa, tak payah ayat, semua orang faham tu. Kalau ada kata kalau tu tak boleh minta tolong lah, kita nak suruh tolong dia pergi beli minyak motor kita, jadi syirik lah. Hak ni orang panggil benak ni, orang panggil. Kalau Kelantan dia panggil benak, capur dengan tolu, banyak kara tu. Sebab kalau setara tu pemahaman tu. Kalau orang Islam masih segar lagi otak, dia tak akan tanya gitu. Dia faham tu. Hak ni hak minta tolong, hak tak boleh, manusia tak boleh tolong. Bahkan setiap manusia pun dia akan memerlukan kepada Allah tu, tiba-tiba minta juga. Tu tak boleh. Baik, saya nak baca sini. Kalau saya nak sebut contoh banyak, saya sebut dah dalam mukadimah sebelum ni. Setengah tu ada azimat, cicing kayu kokka, tu bahaya-bahaya berlaku tu. Mana kalau ada di kalangan kita beli kayu kokka tu kerana orang jual tu syarah 2 jam, maka dia belilah. Kesal syarah tu jadi mahal, sampai 200-300 murah kayu ya. Kononnya kayu ni ustaz lah jual ni. Sebab ada hak jual tu, saya tanya Imam, dia kata pembekal dia ustaz, dia ambil di Mesir, katanya kayu tu kayu daripada bahtera Nabi Nuh. Orang kita ni boleh percaya tak? Orang kita boleh percaya. Supalah orang kita ni percaya kalau masuk duit 100 riyal boleh 1 juta kalau setahun. Sekian cepat kaya. Ada orang percaya tu. Bagi saya orang ni tak tahu nak kata mana, malah nak kecek kasar. Ada orang percaya. Dia mati setahun. Saya kata murti kau ni bagi lagu ni. Tak logik. Kaji kaya mana pun tak boleh bui 100 riyal setahun boleh 1 juta atas 100, mana kalau 1000 kira. Ada orang percaya, gak pelik apa nak percaya tu. Jadi sebab tu kita orang Islam dengan kita belajar agama dengan cara sistematik, dia terbentuk akal yang waras. Dia terbentuk akal yang waras. Dia tak akan percaya benda-benda yang tidak menasabah. Kecuali kita duk membiasakan dengan benda pelik-pelik. Ni saya ni ayat maklumat ni tok guru, ni anak murid dia ni ramai mana boleh terbang. Kalau mai cerita lagu tu hadirat lama kelamin jadi otak jadi rengeng. Duk mai sebut anak murid boleh terbang, kalau tok guru tak tahu anak murid boleh terbang. Kalau tok guru tak tahulah, bakal boleh nyelai tok guru. Cerita lagu tu kalau bawa pada masyarakat, maknanya dia sedang membentuk pemikiran masyarakat dengan pemikiran yang tidak logik. Lama kelamin dia jadi rosak akal ni. Na'udzubillah min dzalik. Baik,
Cuba tengok, ini saya sebut tu supaya faham. Kufur ni dia satu istilah yang besar. Kufur ni lawan kepada iman. Tengoklah dalam mana-mana ta'rif pun bila sebut kufur, makna dia lawan kepada iman. Ni kufur akidah. Dia ada lagi dalam istilah ulama dalam kitab Bukhari, dia panggil kufur duna kufrin. Kufur tapi tak jadi kafir. Hak ni dia panggil kufur nikmat dalam istilah ulama. Hak ni orang Melayu kita apa faham ni? Kufur nikmat ni mana tak bersyukur nikmat tu. Tu panggil kafir juga tu. Tapi hak tu kafir yang bukan kafir terkeluar daripada agama, cuma dia berdosa sebab dia tidak bersyukur. Orang panggil kufur nikmat. Selagi kufur dengan erti petani. Ada juga tu dari segi bahasa. Orang Arab ni kafir ni asal makna kafir, sebab kita bincang tentang kufur ni, saya nak sebutlah sikit. Dalam bahasa Arab, kafir asal makna dia orang yang kambuh biji benih. Kayak kita nak tanam pokok, kayak biji motel dia kita nak tanam, kayak kita kena gali lubang, lepas tu kita kena kambuh lah. Jadi kok atas ni tak nampak dalam butir tu, perbuatan tu dia panggil kafir. Dari sudut bahasa, kafir ni makna orang yang tutup biji benih dengan ditimbus dengan tanah. Kafir itu makna petani di situ. Itu dari sudut bahasa lah. Sebab tu kita kata petani hidup tanam sayur, kita boleh kata ya kafir sihat hari ni, kita tanya dia. Tidak terah lah awak gitu. Boleh terah lah lu esok tu. Enggak kita ngaji kan malam ni, tapi kena pakai kasut lah. Takut lepas, takut cabut. Popok kafir buat ke dia tu. Kita kata pada orang duk bacok, duk nanam sayur, duk nanam tu. Terah kata gitu nak sayur. Saya rasa tak cukup tanah dia hamba. Makna jangan kata takut tak faham kan je lagu lain. Cuma nak ayat dari sudut bahasa Arab. Kafara yakfuru kufran kafirun makfur, maknanya orang yang pernah petani. Itu dari segi bahasa Arab. Jadi kalau kita nak bawa makna asal daripada bahasa, kenapa Allah gunakan kalimah itu untuk digunakan kepada kafir kepada Allah? Kafir kepada Allah ni, kalau kafir makna petani, dia sembunyikan biji benih. Kafir dalam konteks kufur kepada Allah ni, dia menyembunyikan nikmat Allah. Bahkan dia menyembunyikan kebenaran agama. Siapa perekat dia tak iktiraf Allah, dia susuk tujuan itu dengan tu jadi kafir tu. Maknanya orang kafir sebenarnya orang yang menyembunyikan kebenaran daripada Allah. Dia susuk risalah-risalah Allah, dia tak sirayat hal sebenar. Tu kafir. Jadi ada makna tu, ada, tak lari makna tu. Hak tadi susuk biji benih dengan kabuh biji benih tu. Hak ni tak susuk nikmat Tuhan, tak percaya padahal dia hidup tu dengan nikmat Allah, tiba-tiba dia sembunyikan. Makna tu tetap ada. Itu maksud dia. Jadi sebelum kita pergi baca ni, sebab sini dia bawa bagus juga kan. Sebab tu ni kalau saya, ialah sebab kita ni habis dah ni. Saya 2 kali hotel ni, kebetulannya ada setempat tu saya kata hak ni saya hotel dah tempat lain tengok dalam YouTube lah. Tak jadi apa YouTube kata. Nak ngaji kita ni juga. Dia kata boleh. Ni kali ketiga ni. Jadi pengalaman saya guna kitab ni hadrat memang baguslah. Hak ni betul-betul keperluan kita umat Islam dalam konteks nak jaga diri kita selamat dunia akhirat. Kita tidak nak selamat fizikal saja, nak selamat juga ruh kita. Hak orang panggil iman kepada Allah. Sebab bila kita pergi jumpa Allah di hari akhirat selepas kita mati ni, memang kita bawa tubuh, tetapi yang penting daripada tubuh yang kita bawa nak menghadap Allah tu adalah kita bawa iman kita, bawa amalan kita. Hak tu sebenarnya punca selamat ataupun tidak selamat. Hak tu yang penting. Baik, cuba tengok di sini. Jadi seolah-olahnya kalau kita perhatikan macam kita belajar tentang tadabbur Quran. Sebenarnya sebab dia kemuka ke banyak, sebab ni isu dia 40 perkara, lebih kurang 40 perkara ni. 40 berapa tak siapa ni 40 tak lain. Ni sekitar berapa? 22 perkara. Hak dia 40 tu hak yang boleh menghapuskan dosa, tu 40. Amalan-amalan yang kita buat Allah hapuskan dosa kita, itu 40. Hak ni 22. Jadi poin-poin dia ni, daripada 22 poin, hak ni lah poin yang paling besar, poin yang paling utama. Sebab tu dia bawa Al-Quran tu banyak. Dan dalam Quran ni dia bincang tentang tauhid dan juga yang boleh merosakkan tauhid. Orang panggil syirik tu. Itu ajaran hak digunakan dengan tauhid tu, syirik tu lah. Baik, cuba tengok di sini. Mana ada kitab tu boleh tengok. Dia kitab ni sebenarnya kalau nak beli dalam Shopee boleh. Kitab siapa pun 10 riyal dalam Shopee.
Jangan pula tanya Shopee ni binatang apa Ustaz. Nah. Orang tahu belakang Shopee ni gapo. Dia kata Shopee ni dia. Nah. Lah ni orang beli tak aja pakai duduk rumah guna telefon ya beli ni. Belilah hadirat. Molek kita ni ringkah mudah nak bawa. Boleh poket begitu orang tak nampak sebab orang kita seng-seng tak biasa ngaji dia malu nak bawa kitab bagi masjid. Nampak sungguh ngaji kata. Dia malu orang kata gitu. Ni tak apa dia boleh susuk ni. Sebab dia kecil. Nah, boleh poket pun tak nampak. Okay, cuba perhati ni, ketahuilah wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, bahawasanya sesiapa pun yang mati, sesiapa pun, tak kira siapa dia tu, kalau dia mati dalam keadaan kafir, kemudian dia buat contohlah, contoh kafir misalnya syirik, kafir murtad dan mana-mana kafir lain, maka seluruh, tu poin penting, seluruh amal kebaikannya, tak kiralah sedekah ke, silaturrahim ke, jaga hak tetangga, apa saja kebaikan yang dia buat jadi terbatal semuanya. Hak ni hadirat, dia bukan hapus sedua kebaikan, dia hapus semua, jadi kosong pahala. Tu berat tu. Ni berat kan? Sedangkan orang yang kafir tidak demikian, maka amalan pun batal, tidak diterima. Ni bahasa Indonesia ni. Hak ni dia ada teks Arab dia ni. Hak ni dia ada teks Arab dia, sebab kita ni asalnya dalam bahasa Arab. Dengan saya adalah Arab tu. Arab tu nipis lagi. Sebab syarat untuk ibadat tu sah tu dia kena Islam. Orang kafir tidak gitu. Baik, dia gini mudah saya nak sebut. Amalan baik ni Allah terima sebagai pahala sehingga selamat hari akhirat. Syarat dia kena Islam. Tu sah. Dan kalau Islam dah pun, kalau jadi kafir selepas tu dia jadi hilang pula pahala tu. Dua. Yang ketiga, orang kafir buat kebaikan, memang Allah catat. Orang kafir ni hak tidak, kita tahu tidak Islam, sebarang kebaikan dia buat, hak dia duk cara komok dia, duk tolong jiran, duk bantu orang susah dalam kemalangan, bantu orang susah ketika banjir, semua tu Allah catat. Hak dia buat baik pada anak bini dia, semua tu Allah tulis sebagai kebaikan. Kalau dia mati dalam keadaan tidak Islam, maka hak tu saja kebaikan dia, tak dapat apa pun di hari akhirat. Tetapi kalau sebelum dia meninggal dia masuk Islam, semua kebaikan hak dia buat tu yang ditulis oleh malaikat dalam buku dia tu, Allah tukar jadi pahala. Hadis sahih tu Nabi sebut. Nabi kata, "Idza aslamal abdu fahasuna islamuh kataballahu lahu ma salafat." Wa muhullah, tak ingat ujung hadis tu. Maksud dia begini, bila seseorang itu masuk Islam, maka Allah tulis semua, Allah tukar semua kebaikan yang dia buat semasa belum Islam tu, dia akan tukar jadi kebaikan. Dan setiap perbuatan buruk, perbuatan jahat yang dia buat sebelum masuk Islam, Allah akan hapuskan semuanya. Maknanya itu kelebihan yang jadi pula tu. Tu kita kena ingat tu kan. Sebab tu kena jaga sangat. Hak saya bimbangnya, hak kita bimbang lah, bila kita belajar lihat semua hadis-hadis, hak kita paling bimbangnya perbuatan kafir yang orang tidak sedar tu sebagai kafir. Kerana tak ngaji, kerana jahil. Misalnya saya sebut tadilah, cikgu dia ni dia pakai piyah, dia ni pengetua sekolah, biar nak sebut pula, sebelum sebut dah dalam mukadimah nak ayatnya bahayanya. Bukan orang tak ngaji, tapi ngaji yang pengetua sekolah. Dia kena sampai adalah kis mahkamah, jadi kis mahkamah. Nak pergi ke mahkamah hari tu perbicaraan, dia singgah rumah ayah saya. 5 perkara dia bawa. Misarima, bersibak. Patut gapo dia? Tiga kau lagi. Pelik lah. Hak misarima tak tahu ni kerak masa mana, kita pun tak faham waktu tu. Lepas tu bersibak, lepas tu ada 3 kau lagi. Dia sebut, dia tunjuk. Saya tengok kata lagu ni bersibaknya. Lepas tu misarima dia kata, tak tahulah lagu mana, saya pun tak faham juga tu. Cuma dia sebut ni hak tu bawa ni pinjam nak masuk mahkamah. Apa tu? Dia kata ikhtiar. Dia letak atas nama ikhtiar. Ikhtiar untuk apa? Dia sebut ni. Untuk supaya hakim tu membebaskan daripada nak mempengaruhi keputusan mahkamah. Lagu mana hadirat nak kira tu? Sunat ke perbuatan tu? Kau geria tu? Bahaya hadirat. Tu orang panggil azimat, yang diharamkan oleh Nabi SAW.
Zaman Nabi ni hadirat, ni saya nak sebut contoh perbuatan syirik zaman jahiliah yang mana sahabat bila masuk Islam masih ada lagi benda tu. Dia panggil watak, dia panggil. Ni dalam hadis sebut. Watak ni azimat yang diletak pada binatang ternakan. Zaman Arab jahiliah. Tujuan apa dia letak tu? Dia watak ni macam kalung, tali tekak lah. Cuma kalung dia tu daripada tumi arnab ataupun tulai ikan. Bukan sebarang ikan lah, makna ikan tertentu lah. Yang mana kalung ini dalam bentuk tulang tumi arnab ataupun tulang ikan ini, hak ni yang dijampi oleh bomoh di zaman dia. Di zaman tu lah. Jadi kira-kiranya khasiat dia bila diletak di tengkuk binatang tu tak kena penyakit. Khususnya penyakit orang muda kenanya penyakit perut bunci, busung tu. Itu kepercayaan zaman Arab jahiliah. Bila sahabat ni masuk Islam, ada lagi Nabi tengok di tengkuk binatang dia tu, Nabi suruh buat. Maknanya perbuat azimat ni hak duduk di binatang pun Nabi suruh buat. Sebab tak kita ni hadirat bab tauhid ni kena bersih, tidak boleh ada unsur syirik sikit pun. Mana kalau ada, jauhi, jangan dekati syirik. Sebab kesan dia hadap sangat buruk. Bayangkan 40 tahun kita himpun pahala, sekali syirik besar hilang semua. Bayangkan masa hilang tu umur 60 dah. Lepas tu nanya tu kejahatan dosa tak hilang pahala 40 tahun hilang semua. Ni sebab tu kata ni paling berat ni. Baik. Jadi di sini dikemukakan beberapa contoh ayat Quran. Ayat Quran ni sebut contoh-contoh kufur. Banyak ayat Quran dia bagi ni semuanya membabitkan contoh-contoh kufur. Misalnya dalam ayat 217 surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Perhati molek, kita nak tadabbur ayat ini. Ni saya nak terjemah berdasarkan harfiah. Waman dan sesiapa. Tak kira siapa. Kalau kita kecek Kelantan kat waman ni hadirat, tak kira siapa. Asalkan dia orang Islam. Yartadi, dia jadi murtad. Dia murtad, tak kira siapa. Itu terjemah yang mudah. Minkum, dari kalangan kamu tu mana orang Islam. An dinihi, dari agamanya, murtad dari agama. Fayamu, maka dia mati dalam keadaan itu, wa huwa kafir, dia tu adalah kafir. Kafir sini mana kafir akidah, tidak Islam lagi dia tu. Patut lagu mana? Allah kata faulaika, maka mereka itulah habitat, orang-orang yang telah gugur, a'maluhum, amalan-amalan mereka, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Maknanya amalan dia bila dia kufur, Allah sapuh di dunia lagi, dilik di dunia lagi pahala tu. Dan kalau dia mati dalam keadaan tu, maka hari akhirat pun tak ada apa kebaikan untuk dia. Setengah ulama kata orang hak gini tak ditimbang pun dia mahkamah Allah, seolah dia tu confirm neraka lah. Dan orang begini kita tidak dibenar istighfar pun kalau dia mati. Berat hati hadirat, bukan main-main kafir ni. Tak habis lagi tu, wa ulaika, dan mereka itulah hak mati dalam keadaan murtad tadi, ashabun nar, ahli neraka. Tak habis lagi tu, hum fiha, mereka berada dalam neraka, khalidun, dalam keadaan orang-orang kekal, tak tubik sampai bila-bila. Bukan main-main hadirat. Jangan main-main ni. Sebab ada setengah orang Islam tu kalau dia mati dalam keadaan dia tidak kafir, jahat setara mana pun tetap ada peluang keluar daripada neraka. Hak ni tak ada. Apa tu? Sebab akidah tauhid rasak dengan sebab perbuatan kafir. Salah apa contoh kafir dalam ayat ni? Murtad. Misalnya saya ambil contoh. Ni kita ambil contoh dalam internet. Misalnya ada seseorang tu dia mempersendakan agama. Misalnya contoh ni, contoh saja ni Misalnya dia kata saya ni apa Quran banyak dah 15 juz apa Quran dia kata. Contoh saja ni oh. Lepas tu dia pun tutup aurat molek. Lepas tu dia pun buka aurat. Dia kata sebenarnya hak tutup aurat tu dia melanggar hak-hak manusia, hak asasi manusia. Makna dia mempersenalkan aurat. Bila dia pecah tu pakaian dia, kita nak mandi pun tidak lagu tu kita pakai.
Lepas tu dia adalah dia mempersendakan ajaran agama. Kalau dia buat benda tu hadirat, saya tidak nak hukum atas nama individu. Perbuatan tu boleh membawa pada kafir. Sebab dia menghina agama. Hina agama dia jadi kafir. Cuma bila kita, sebab tu kajian panggil dia. Sebab apa? Nak tanya dia faham ke tidak dia buat tu. Nak tanya. Sebab tu saya kata bila kita nak kata kafir dalam konteks individu, dia atas nama peribadi, hak tu dia kena panggil. Kena tanya dulu, kena siasat. Tetapi kita boleh kata lalu untuk masyarakat, perbuatan ni boleh membawa pada kafir. Tujuan apa? Saddu dzara'i, untuk sekat supaya orang jangan buat gitu. Perbuatan ni boleh membawa pada kafir. Kita boleh ijtihad, tidak jadi masalah. Untuk sekat orang ramai daripada terjebak, takut ada hak buat gitu. Tetapi nak hukum dia kafir atas nama batal tubuh dia, kita kena serah pada kerajaan. Itu disiplin dalam agama kita. Takut salah lah, takut kadang-kadang takut dia tak faham. Bukan boleh kira orang ni jahil. No. Sebabnya gini saya sebut tu ada sebab dia. Sebab sekarang ni ada orang kena penyakit murjiah. Penyakit murjiah ni hadirat, hak dia kata gitu sebagai lakonnya saja. Dia bukan niat dia tidak gitu pun. Ni murjiah ni satu faham yang mengatakan bahawa seseorang tu akidah dia boleh rosak bila dia rosak dengan tasdik. Mana dia rosak ke dengan hati dia. Dia yakin Quran ni benar. Dia yakin agama Islam betul. Dia kena rosakkan dari sudut akidah, dari sudut hati dia, baru jadi kafir. Tu faham murjiah. Maknanya bila kita seorang Islam ni, kalau kita buat perbuatan kafir zahir ni, hati kita tidak gitu, kita berlakon jadi tak percaya, berlakon jadi kata Tuhan ni dua, berlakon kata saya tak percaya pada takdir, hati dia tidak gitu. Murjiah kata tak kafir, tapi dia tu sudah terkeluar daripada Islam. Sebab kalau mengikut Islam kita jadi kafir itu, walaupun dia berlakon pun. Ni salah satu pahaman ni, salah satu juzuk pahaman liberal. Kalau kita baca buku liberal, itulah pahaman dia. Takut hatina ni, tu buat hatina no. Biarlah. Moga benda ni tersebar. Takut dia ni kena penyakit tu. Sebab tu kena panggil dulu. Awak faham ke tidak awak buat tu pahaman murjiah yang ulama telah keluar ke mereka daripada millah, daripada agama ni. Bila di kaunseling dia faham, baru dia faham, kena minta dia bertaubat. Kalau dia faham tapi tak saya bertaubat, baru boleh hukum dia sebagai kafir. Itu mengikut prosedur dia dalam agama kita. Maknanya orang awal ni jangan mudah-mudah. Tapi kita boleh kata lalu perbuatan ni boleh membawa pada kafir. Tujuan nak sekat supaya orang ramai jangan terlibat. Tu boleh. Sebab tu hadirat kita ni, bila orang melakukan satu perbuatan yang kira-kiranya mengikut pengajian kita kafir, kita boleh kata lalu perbuatan dia tu boleh membawa pada kafir. Lepas tu dia tu lagu mana? Kena panggil. Tadilah takut ada dia tak faham mana-mana sudut. Tu saya sebut cara umum. Walaupun tadi saya telah sebut ada setengah-setengah perbuatan tu bila kita tengok tu, kalau kufur tu terang sangat. Misalnya dia pergi sujud depan berhala, tak payah tanya dah tu. Dia pergi tunjuk depan berhala. Dia kata berhala ni serupa dengan Tuhan, Tuhan Allah. Misal dia kata, tu tak payah tanya dah tu. Cuma kena cek otak dia lah pula tu. Takut dia ni tak betul, putus orang mana ke tak? Kena minum susu degru biar sambung sarah tu tak? Sebab itulah hadirat kita kena ingatlah. Hak saya nak sebut di sini benda paling pentingnya, setiap perbuatan yang ulama kita peringatkan kita. Misalnya kita pergi minta doa dengan orang mati kubur, minta dengan orang mati. Hak tu ulama kata boleh membawa pada syirik, boleh membawa pada syirik. Jangan dibuatlah tu, tak ada faedah pun. Sebab gitu nak doa, isu doa tu, doa ni hadirat hak sahih tentang doa ni banyak mana gunalah. Sebenarnya pergi bertawassul minta doa dengan orang mati tu maksudnya nak berdoa. Tak buat hak tu pun tak apa. Dan doa yang sebenarnya adalah permintaan kita dengan Allah. Tu hak asal doa. Cuma diperluahkan oleh Nabi, kita boleh juga kita tidak minta doa direct, kita minta orang lain doa. Dia tu hidup, dia tu orang soleh. Tu jelas dalam hadis. Boleh lah. Tapi hak asal doa ni adalah permintaan hamba kepada Tuhannya. Sebab tu orang kita lah ni kan. Bila nak doa dia baca waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kamu telah berfirman, minta kepada aku. Itu asal doa. Kita direct dengan Allah. Tak ada pihak ketiga. Tu asal dia ni. Cuma Nabi perluah kalau orang soleh boleh. Tu masa dia hidup lah. Bila dia mati, Nabi kata bila kamu pergi istaghfiru li akhikum al-an yus'al. Nabi kata bila kita pergi kubur, tambah-tambah mula-mula dia matilah, kita kena minta ampun kepada Allah untuk dia.
Ya Allah, ampunilah sahabat saya, ampunilah guru saya, ampunilah orang kampus saya yang meninggal. Sebab Nabi kata pada dia masuk kubur tu terus dia disaal oleh malaikat. Tu syariat kita lah. Jadi kena ingat benda-benda gitu, kena ingat. Baik, cuba tengok lagi. Mana jelas ayat ni hadirat, khalidina, kekal dalam neraka. Baik, ayat yang kedua, surah At-Taubah ayat 17. Cuba tengok kan. Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Ni hak lain pula ni. Tidak sepatut, tidak sesuai orang-orang musyrik itu dia nak uruh masjid Allah, dia nak memakmurkan masjid Allah dalam keadaan mereka sendiri mengakui bahawa mereka tak percaya kepada Tuhan. Mereka kafir, mereka sendiri memperakir mereka ni tidak Islam. Mereka kafir, mereka ni musyrik, mereka sendiri mengaku. Saya ambil sedikit lagi, kita habis yang ni lah. Kata Allah, ulaika, mereka itulah, habitat, mana orang-orang dia buat baik-baik semua gugur, Allah tak terima belaka bila berlaku syirik. Wa finnar, dan dalam neraka hum khalidun, mereka kekal. Hak tadi murtad, murtad ni tidak syirik, kufur juga. Hak ayat tadi contoh kufur murtad, hak ni contoh kufur syirik, kufur belaka tu. Semua ni hum khalidun, kekal dalam neraka. Syirik ni hadirat tak mesti sembah berhala. Syirik ni mana kita beri kepada makhluk hak Allah. Allah saja ada hak tu, tapi kita kata orang lain ada juga hak tu. Misalnya hak minta doa ni Allah. Kita suruh orang alim doa. Doa tu kepada Allah. Allah tu. Jadi bila kita pergi berdoa, minta supaya orang mati tu misalnya, kita anggap dia wali, kita suruh dia berdoa untuk kita. Tak boleh, bahaya. Dia sendiri pun tak tahu lagi selamat ke tidak. Hak kita kata wali dia tu, ya ke dia wali? Nak tahu mana orang tu wali, cuba ya. Wali-wali ni orang rapat dengan Tuhan, nak tahu mana dia rapat? Nak tahu mana, cuba ya. Kita ngapuk dia ju, ramai ju. Tapuk dia maya bekok dari ramai orang. Lepeh ada dari kisah maya kuat. Cuba ya. Kok mana awak boleh jamin dia wali sehingga kalau dia berdoa tu Tuhan terima? Sebab Nabi pada Tuhan tak terima doa. Contoh mudah ya, Nabi doa semua supaya pot darah dia Abu Talib masuk Islam. Nak mati doa lagi, berebut dengan Abu Lahab. Nabi kata, Nabi pergi di tepi pot darah dia. Ni Abu Talib ketika nak mati, hari kematian dia. Ya ammi, wahai pak cikku, kul la ilaha illallah. Pak cik kata sekalian la ilaha illallah. Wa hajjulaka indallah. Saya akan menjadi peguam bela pak cik di hadapan Allah. Tak kata Abu Talib. Siapa mati kat dia? Nabi doa. Masa nak mati dia, tapi Tuhan tak terima. Tu makna Nabi tu hadirat bukan wali, Nabi tinggi pada wali. Kena berhati-hati. Sebab tu kita hadirat, kita kena belajar hak asal. Nabi ajar sahabat tu lagu mana? Hak Nabi ajar sahabat tu macam mana? Kena tahu. Sebab tu hadirat kena ngaji tafsir, dengar ramai guru, jangan sorang. Kena ngaji hadis, biar ramai guru, jangan sorang. Kita belajar. Sebab kalau kita ngaji sorang tu ya guru, kalau dia salah, tak salah lah kita ya. Tapi Nabi tak apa sorang pun, sebab dia mesti betul kalau Nabi. Sebab dia dijaga oleh Allah atas nama maksum. Tapi tu guru kita tidak maksum. Ni kita ngaji sorang, hak lain kita tak belagang belaka. Sorang tu berat ada rosak kita. Lepas tu kalau guru tu salah, tak ada lah kita. Ni kalau kita ngaji ramai, bila guru ni salah pergi ngaji ni, tok guru ni kata lagi lain, kita pun akan timbul persoalan nak tanya. Kalau lagu ni dia berlaku muzakarah lah. Hak muzakarah tu kita nak muzakarah berlaku kalau guru tu ramai. Selamatlah kita. Kena beringat je. Baik, untuk ayat lain tu kita bincang dalam sesi akan datang lah. Sebab tu saya minta sekali lagi lah, kalau boleh pokok kita biar ada kitab ngaji ni. Imam Syafi'i kata, aku ni walaupun aku ngapa Quran, apabila aku nak baca Quran, aku akan pegang mushaf. Apa tu? Aku nak supaya tangan aku boleh pahala, mata aku boleh pahala, tidak mulut saja boleh pahala. Biar anggota-anggota lain boleh pahala juga pegang. Enggak kalau kita ngaji ni hadirat, kalau klik di rumah, suka-suka boleh tunjuk pada orang rumah kita. Ni dia mau baca ni.
Mungkin dia mau nak mari tak ada baca tengok. Bahayanya ku. Sebab kita ni nak masuk syurga sekeluarga. Kita nak masuk syurga ni sekeluarga, bukan kita seorang nak masuk syurga tu. Jadi kena jagalah. Jadi pakat-pakat belilah. Kalau tak erti nak guna Shopee tu, tanyalah AJK masjid tak kata anak erti duk beli kapek, beli habis, beli motor berada Shopee lah ni dah. Siapa ada ngepe tu nak cari bini dalam Shopee. Siapa setara tu hadirat musim lah ni. Bawa nak jadi kita tak siapa 10 ya. Jadi untuk sesi akhir datang tu kalau boleh kena ada kitab belakang, tak ada kena diri. Kata berat lah ni. Tak mari masjid. Dalam molek-molek ada lah. Tapi kalau tak ada pun tak apa. Dengar tu boleh pahala dah. Duduk dalam majlis ilmu tidur pun boleh pahala. Tu tujuannya supaya pengajian kita ni dia lebih berkesan. Sebab hal ni untuk kita. Ni untuk agama kita, untuk kebaikan kita. Gitulah hadirat. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.